Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi diharap semua murid tahun 6 Gamma dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi ingin saya memperkenalkan diri saya Cikgu Syamuddin bin Siam. Saya adalah guru matematik untuk kelas anda bagi sesi persekolahan tahun 2021. Jadi sebelum saya memulakan kelas, saya ingin anda menyediakan satu buku tulis kotak-kotak untuk kegunaan anda sepanjang PDPR kita. Sekiranya anda tiada buku, anda boleh guna kertas kosong A4 atau apa-apa saja kertas sebagai catatan anda. Sebaik-baiknya anda sediakanlah sebuah buku khas untuk subjek matematik ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi tajuk pertama yang anda akan belajar adalah nombor dan operasi. Apa yang saya paparkan di sini, ini adalah buku teks digital untuk subjek matematik tahun 6. Saya akan uploadkan fail buku teks ini dalam grup kelas 6 Gamma anda. Jadi sepanjang pembelajaran saya akan menggunakan buku teks ini sebagai rujukan. Baik, jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini. Mula-mula kita akan belajar cara menggunakan kalkulator. Okey. Kalau anda tengok jadual ini, dia tulis jenis kek lapis, kemudian bilangan dieksport. Untuk keju, bilangan yang dieksport adalah 752,168. Kemudian kek strawberry 319,504. Kek masam manis 186,097 dan kek coklat 85,479. Okey, soalan dia, hitung jumlah kek lapis keju dan coklat yang dieksport. Okey, kita nak kira untuk jumlah kek lapis keju dan juga coklat. Jadi bagaimana awak nak kira jumlah ni dengan menggunakan kalkulator? Okey, di sebelah kanan ni saya ada paparkan kalkulator. Jadi anda boleh gunakan kalkulator anda sendiri. Pada langkah-langkah sekiranya anda menggunakan kalkulator anda, pertama sekali anda perlu tekan butang on untuk membuatkan awak punya kalkulator tu hiduplah. Kemudian tekan butang nombor yang awak nak letak. Sekarang kita kek lapis keju 752,168. Jadi kita tekan. Bermula dengan nombor 7, kemudian 5, kemudian 2, 1, 6, 8. Kemudian kita nak tambah ni, nampak ni tambah. Kita dah buat ni, kita nak tambah. Cari button tambah pada kalkulator awak. Ini tambah, tekan tambah. Kemudian diikuti dengan nombor seterusnya iaitu 85,479. Ini. Bila awak dah habis tekan ni, dia kata suruh tekan butang sama dengan ni, butang sama dengan. Awak tekan saja, awak akan dapat jawapan. Sama tak dengan ni? Dia tulis 837,647. Sama. 837,647 jawapan dia. Itu cara kita menggunakan kalkulator. Senang, tak susah. Kemudian seterusnya, tengok muka surat 2. Soalan dia bagi yang ni. 235,620 tolak 1,740 kemudian bahagi 6. Soalan ini kena gunakan operasi BODMAS. Awak dah ingat BODMAS? Awak dah belajar dulu. BODMAS pada darjah 5 kita dah belajar. Bila ada tolak dengan bahagi, kita perlu buat operasi bahagi terlebih dahulu.
Okey. Jadi langkah pertama kita macam biasa dekat kalkulator awak tu tekan butang on. Okey, kemudian kita nak buat operasi yang ini 1740 bahagi 60. Okey, tekan 1174 sifar. Kemudian bahagi, tekan butang bahagi. Bahagi apa ni? 60. Bahagi 60. 6 sifar. Okey, lepas tu tekan butang sama dengan. Awak tekan butang sama dengan, awak akan dapat jawapan 29. Sama ni, 29. Okey. Kemudian awak dah tahu untuk ini 1740 bagi 60 ni awak dapat jawapan 29. Kat sini 29. Okey. Sekarang apa awak perlu buat? Bila dah dapat jawapan ni, barulah 235,620 boleh tolakkan dengan hasil yang ini, iaitu 29. Jadi awak pergi balik kat kalkulator awak. Okey. Dekat kalkulator awak tadi, dia dah ada jawapan kat sini 29. Ini adalah apa yang awak buat sebelum ini. Jadi macam mana awak nak hilangkan benda ni? Awak pergi cari butang on tadi. Ni on ataupun bawah dia tulis C kan. C ni bermaksud cancel. Awak nak buangkan yang lama. Kalau saya punya sini, saya tekan C. Hilang. Jadi awak boleh buat yang operasi baru. Okey. Operasi yang kita nak buat adalah 235,620 nak tolakkan jawapan yang tadi tu. 29. Okey, tulis. Oh, maaf, tekan kat kalkulator. 2, 3, 5, 6, 2 sifar. Okey, ini 235,620 tolak dengan 29. Dan tekan butang tolak, lepas tu tekan nombor 29. 29. Dan seperti biasa, nak dapatkan jawapan, tekankan sama dengan. Awak akan dapat jawapan ini. 235,591. Ni jawapan ni. Sama tak? Ni, inilah cara kita gunakan kalkulator kalau nak gunakan operasi seperti ini. Ada tolak, ada bahagi. Awak kena ingat, kita kena guna hukum Bodmas. Bila ada tolak dengan bahagi, kita perlu buat bahagi terlebih dahulu. Okey. Hukum Bodmas, mula-mula dia ada apa? Kurungan. Oh, maaf. Okey, kurungan. Kemudian bawah kurungan tu ada darab dengan bahagi. Kemudian tambah dengan tolak. Okey, maksudnya itu ranking dia lah. Kalau dalam soalan tu ada kurungan, kena buat yang dalam kurungan terlebih dahulu. Okey, kalau dalam contoh soalan ni ada tolak dengan bahagi. Saya kata tadi, tolak tu berada di bawah sekali. Tambah dengan tolak kan. Yang bahagi ni berada di atas dia. Darab dengan bahagi. Bila dua keadaan tu, awak kena buat bahagi terlebih dahulu sebab bahagi berada lebih atas daripada yang tolak. Okey, kita pergi yang seterusnya. Contoh ketiga ni pun sama. 98,130 tambah 675 darab 14. Ada tambah dengan darab. Okey, bila ada tambah dengan darab, awak perlu selesaikan yang darab terlebih dahulu. Okey, ni budak perempuan ni ada kata selesaikan darab dahulu kemudian tambah. Sebab apa? Sebab hukum Bodmas tadi. Okey, tekan untuk kita selesaikan ni, kita buat ni dululah. Yang ni 675 darab dulu dengan 14. Jadi tekan, okey, kalkulator awak ni pergi tekan C dulu untuk buangkan yang lama. Okey, 675 675. Kemudian darab, tekan butang darab. Darab 14. Jadi 1 4. Kemudian tekan butang sama dengan. Awak akan dapat jawapan 9,450. Okey, 9,450 ni adalah hasil yang ini. Benda pertama yang awak buat ni 9,450. Ini hasil darab 675 darab dengan 14. Okey, jadi seterusnya apa kita nak buat?
Seterusnya, kita nak tambahkan dengan 98,130 lah. Okey. Awak dah dapat jawapan ni. Nak tambahkan dengan yang ini. Terus tekan saja butang tambah. 98,130. Tekan sama dengan. Awak akan dapat jawapan 107,580. Sama dengan sini. 107,580. Betul lah. Okey, ini apa yang dibuat oleh Yuan. Saya ikut langkah dia. Okey, cuba tengok kalau Ramesh ni buat. Dia kata, saya tambah dahulu kemudian darab. Dia tak ikut hukum Boltzmann. Dia ikut saja benda ni. Sini tambah, lepas tu dia darab. Bila dia buat macam tu, dia tekan butang ni 98130 tambah 675. Lepas tu dia terus tekan darab pula 14 sama dengan. Dia dapat jawapan yang ni. 1,383,270. Okey. Jadi, cara Ramesh tulis buat ni salah. Kenapa saya kata salah? Sebab dia tak ikut hukum Boltzmann. Dia pergi buat tambah terlebih dahulu. Dia ambil 98,130, dia tambahkan 675. Okey, tak boleh. Kalau ikutkan ayat matematik ni, kita kena buat darab terlebih dahulu. Kerana Boltzmann tadi, hukum Boltzmann. Darab kena buat terlebih dahulu, baru tambah atau tolak. Jadi Ramesh ni buat cara yang salah lah. Jadi awak pastikan jangan sesekali guna macam ni. Ingat, bila ada dua operasi, tambah dengan darab ke, bahagi dengan tolak ke, kena guna hukum Boltzmann. Operasi mana yang kita kena buat dahulu. Okey? Saya harap awak faham benda tu. Itu awak dah belajar dari tahun 4. Jadi ini saya dah terangkan lagi sekali. Ingat hukum Boltzmann tu. Penting. Okey, seterusnya. Okey, contoh keempat. Dia kata suruh 107,896 bahagi 19. Okey, soalan ni, ayat matematik ni hanya ada satu operasi, iaitu bahagi. Jadi bila ada satu saja tak ada apa masalah lah. Buat ikut saja dia. Okey, pergi kat kalkulator awak. Tapi okey, soalan ni. Dia kata bundarkan jawapan kepada A 1 tempat perpuluhan, B 2 tempat perpuluhan. Okey, macam ni kita nak buat? Okey, tengok satu persatu cara dia. Okey, dia kata tekan butang on ataupun sini. Untuk kita buang apa yang kita buat sebelum ni. Tu tekan yang ni. Yang pertama yang ni. Buat yang ni. Nombor ni. 1,0,896. Okey. Dah tulis ni. Dia suruh buat bahagi. Jadi tekan bahagi ni. Ni dia kata tekan bahagi pula. Tekan butang bahagi. Okey, yang ni bahagi. Tekan. Bahagi dengan 19. 1, 9. Lepas tu tekan butang sama dengan. Awak akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan ni. Yang nampak banyak ni. 5,678,73684 dan seterusnya. Okey. Kalau awak tengok sini, jawapan saya ni ada banyak berbanding dengan yang ini. Okey. Kalau kalkulator ni, dia ikut kalkulator lah. Okey, kalkulator ni hanya ada maksimum 8 digit. Saya punya boleh sampai berapa banyak ni? Banyak ni. Ikut jenis kalkulator anda lah. Okey. Sekarang ni kalau kalkulator anda standard 8 digit lah. 2, 4, 6, 8 ni. Maksudnya ada 8 nombor saja boleh ada dalam skrin ni. Okey. Maksudnya dia akan sampai sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai nombor 8 ni. Dekat sampai sini saja. Untuk paparan awak punya kalkulator lah. Okey. Jadi jawapan dia ni, okey, mula-mula dia kata bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, nurse ni cakap bundarkan 5,678,7368 kepada satu tempat perpuluhan, iaitu satu digit selepas titik perpuluhan. Itu maksud satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan maksudnya belakang titik perpuluhan tu hanya ada satu digit. Maksudnya belakang ni adalah sebelah kanan daripada titik perpuluhan. Okey, ni. Dia tunjukkan ni.
Belakang titik perpuluhan hanya ada satu digit saja dia nak. Yang selebih ni dia nak buang. Yang 3, 6, 8 ni dia nak buang. Tak nak ada kat situ. Jadi macam ni kita nak buat. Okey. Satu tempat perpuluhan maksudnya satu nombor yang berada nombor yang berada satu tempat di belakang titik perpuluhan, iaitu nombor 7. Sampai situ dia nak. Okey, kemudian dia kata lihat digit yang kedua. Kedua iaitu belakang 7 pula, iaitu nombor 3. Iaitu 3. Digit 3 kurang daripada 5. Ni kita biasalah kita bundar. Kita nak bundarkan dekat tempat 7, tengok belakang dia. Okey, belakang dia 3. 3 ni kurang daripada 5. Bila kurang dari 5, 7 ni akan kekal. Okey, nampak ni. Kekalkan digit 7, abaikan digit 3 dan 8. Yang belakang ni kita buang sajalah. Jadi awak akan dapat jawapan baru 5,678.7. Yang belakang nombor ni dah buangkan sebab kita bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, dapat yang ni. Itu cara kita bundarkan. Ini yang A, dia nak satu tempat perpuluhan. Tengok B pula, 2 tempat perpuluhan. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Okey, tengok B. Jawapan yang sama, tapi kita nak 2 tempat perpuluhan jawapan dia. Okey, maksudnya 2 tempat perpuluhan ni adalah dia nak sampai dekat ni saja. Belakang titik perpuluhan ni hanya ada 2 nombor saja, iaitu sampai kat 3 ni. Yang 6, 8 ni dia tak nak, dia nak buang. Okey. Tapi sebelum buang tu bukannya suka-suka kita buang, kita kena bundarkan dululah. Kita tengok nombor terakhir yang kita nak ni sampai 3. Okey, 3 ni kemudian kita tengok belakang dia. Digit belakang dia iaitu 6. 6 ni dalam kumpulan tambah 1. Bundar nombor kan. Saya dah cakap ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama nombor sifar sampai 5 iaitu kumpulan kumpulan pertama adalah sifar sampai 4 iaitu kumpulan kekal, dan kumpulan kedua 5 sampai 9 iaitu kumpulan tambah 1. Dalam kes ni belakang 3 ni digit dia adalah 6. 6 adalah kumpulan tambah 1. Jadi nombor terakhir awak ni 3 ni kena tambahkan dengan 1. Bila awak tambah 1, 3 ni menjadi 4. Jadi inilah jawapan awak setelah dibundarkan, yang menjadi 5,678.74. Okay, ini jawapan dia. Saya harap awak semua boleh dapatlah apa yang saya ajarkan ini. Sebab bundar ni juga apa yang awak dah belajar dari tahun 4 dan juga tahun 5. Jadi sepatutnya awak tak ada masalah lah untuk faham benda ni. Okay. Seterusnya, contoh yang kelima. Okay. Apakah kad nombor yang dipegang oleh Adam bagi pola nombor di bawah? Tunjukkan jawapan menggunakan kalkulator. Okey. Sekarang dia ada pola nombor. Pola nombor ni maksudnya dia ada beberapa nombor. Awak kena tahu pola dia macam mana. Pola ni maksudnya adakah nombor tu menaik ataupun semakin menurun. Kemudian kalau menaik tu berapa nilai naik dia? Naik 100 ke, 300 ke? Kalau dia pola menurun, berapa nilai menurun dia? Makin menurun 200 ke, menurun 10 ke? Itu masuk pola nombor. Okey, tengok. Paling kiri sekali bermula dengan murid perempuan bertudung tu. Nombor dia adalah ni, 20,468. Kemudian murid kedua ni 40,936. Murid ketiga 61,404. Murid seterusnya dekat dia punya kad nombor itu kosong saja. Jadi awak kena cari berapa. Berdasarkan 3 nombor yang pertama ni awak dah nampak daripada 20,000 lebih kepada 40,000 lebih kepada 61,000. Jadi maksudnya pola nombor ni semakin meningkat. Daripada kiri ke kanan ia semakin meningkat. Semakin naiklah nombornya daripada kecil kepada besar. Okey, itu pola pertama yang awak faham, dia semakin meningkat. Murid ni kata
Nombor-nombor di atas disusun dalam tertib menaik. Ni saya kata tadi, dia menaik. Daripada kecil 20,000, jadi besar lagi 40,000, jadi lagi besar 61,000. Okey. Jadi awak dah tahu dia menaik. Sekarang kita nak tahu nombor tu menaik berapa nilai dia. Okey, macam mana kita nak tahu nombor tu naik berapa nilai dia? Okey, tengok murid lelaki cakap, urutan nombor di atas bertambah dengan nilai yang sama. Okey, kenapa dia sama? Okey, dia dah check kat sini. Daripada nombor pertama 20,468 ni, ditambah lagi 20,468 dapat 40,936, iaitu nombor yang kedua. 40,936 tambah lagi dengan 20,468 dapat nombor yang ketiga, iaitu 61,404. Okey. Tapi macam mana awak nak guna kalkulator untuk dapatkan jawapan ni? Tengok ni, dia kata tekan dulu 20,468 tambah dengan 20,468 sama dengan awak dapat jawapan ni. Ini adalah biji yang kedua. Okey. Cara ni bagi saya susah sikit nak faham. Sebab macam mana awak nak tahu nak tambah berapa betul nak dapatkan nombor kedua? Okey. Sebenarnya awak tengok nombor yang pertama dengan nombor kedua. Okey, awak dah tahu dia tertib menaik, makin menaik. Okey, bila dia menaik, awak ambil nombor kedua ni 40,936. Awak tolakkan 20,468. Awak cari beza dia, baru awak tahu berapa peningkatan nombor ni daripada yang pertama kepada kedua. Okey. Tengok kalkulator. Kita buang apa yang lama. Okey, ambil ni 40,936. 936. Kita tolakkan nombor kedua. Ini adalah nombor yang kedua. Kita tolak nombor yang pertama. 20,468. 20,468. Kita tekan sama dengan. Kita akan dapat jawab ini 20,468. Maksudnya ini adalah beza antara nombor pertama dengan nombor kedua. Bila awak dah tahu beza dia, awak bolehlah cari nombor seterusnya. Okey, awak dah tahu beza dia, maksudnya ini. Okey, maksudnya nak dapatkan nombor 3, 40,936 tambahkan dengan 20,468. Awak akan dapat nombor 3. Tak percaya? Okey, saya tambahkan. Nombor yang ada ni, kita tambahkan dengan yang kedua ni. 40,936. Tekan sama dengan. Awak akan dapat 61,404, iaitu nombor untuk yang ketiga. Kad nombor bagi ketiga. Okey, macam mana kita nak cari kad nombor untuk budak lelaki ni yang keempat ni? Maksudnya ini 61,404 ni, okey, nak meningkat kepada sini. Okey, awak dah tahu tadi peningkatan dia adalah sebanyak yang nombor pertama tadi. Awak dah kira ini tolak ini, awak dapat 20,468, betul? Jadi 61,404 ni awak tambahkan dengan 20,468 dapat nombor yang keempat. Okey, awak dah ada nombor ni 61,404, tekan tambah. Tekan tambah dengan 20,468. 20,468. Tekan sama dengan, awak dapat 81,872. Ini adalah untuk kad yang kedua. Kad yang keempat. Ini adalah nombor bagi kad yang keempat. Okey. Untuk kad yang kelima, ambil lagi nombor ni, kad yang keempat ni, tambahkan lagi dengan 20,468. Dapatlah kad yang kelima. Saya buat ini awak dah tahu nombor kad keempat, tekan tambah dengan 20,468. Tekan sama dengan. Ini adalah nombor untuk kad yang kelima, yang sini. Nombor untuk sini. Murid yang ni. Murid bertocang ni. Ini kad nombor dia, iaitu 102,340. Okey, saya harap awak faham itu pula. Untuk seterusnya awak tambahlah. Nak dapatkan yang ni, ambil 102,340 tambahkan 20,468. Dapatlah orang untuk orang ni. Dan seterusnya, tambah lagi. Okey. Seterusnya, contoh ke-6. Dia kata, lihat pola nombor di bawah. Apakah 3 nombor seterusnya? Okey, guna kalkulator untuk mendapatkan jawapan.
Dia bagi 1, lepas tu jadi 2, lepas tu jadi 6, lepas tu jadi 24. Okey. Macam mana tu nampak? Dia kata, fikirkan nombor kelima. Ini nombor kelima. 1, 2, 3, 4. Ini nombor kelima. Ini nombor ke-6. Ini nombor ke-7. Fikirkan nombor kelima hingga ke-7 dalam pola nombor ini. Terangkan jawapan kamu. Okey. Macam mana awak nak buat ni? Okey. Tengok ni. 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dapat yang ni. Untuk nombor 2 ni, dia kata 1 kali 2 sama dengan 1. Sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Ni, digit kedua. Yang ketiga, 1 kali 2 kali 3. Dapat 1 kali 2, 2. 2 kali 3 dapatlah 6. Ini nombor ketiga. Nombor yang keempat, 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Jadi ini jawapannya adalah 24. Maksudnya, ni, digit yang keempat. Untuk yang digit kelima, macam mana nak dapat jawapan? Sebenarnya dia ada digit kelima ni diikut curutan ni. Ini awak dah darab sampai 4. Nak kelima, tambah lagi 1 darab 5. 1 darab 2 darab 3 darab 4 darab lagi 1 darab 5. Darab 5. 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2, 2. Kali 3, 2 kali 3 dapat 6. 6 darab 4 dapat 24. Lepas dapat 24 darab pula dengan 5. 24 darab 5. Maksudnya dapatkan 24 darab 5. Pergi dari sini. 24. Tekan C dulu tadi. Itu 2, 4 darab 5. Awak dapat jawapan 120. Maksudnya digit yang sini ni adalah 120. Ini adalah digit yang ke-5. Untuk dapatkan digit ke-6, tambah lagi 1. Darab, selepas darab 5, darab lagi dengan 6 pula. Okey. 1 darab 2, darab 3, darab 4, darab 5, awak dah tahu 120. Lepas tu tambah lagi nak darab 6. Bukanlah 1, 2 sifar darab 6. Sama dengan 720. Maksudnya, untuk yang ketiga, dia adalah 720. Okey. Ni digit pertama 1, digit kedua 2, digit ketiga 6, digit keempat 24, yang kelima adalah 120, yang keenam adalah 720. Okey, yang terakhir yang ketujuh ni sama jugalah, selepas darab 6 tambahkan dengan darab 7. Sampai darab 6 ni awak tahu 720, dia dapat 720. Okey, nak darab 7, tambahkan lagi darab saja dengan 7. 720 darab 7 dapat 5040. 5040 adalah digit yang ke 8 ni. Ni 5, ni ni yang ke-5, ni ke-6, okey, ni yang ke-7. 5040. Ni yang terakhir sini. Digit yang ke-7 adalah 5040 sebab dia punya pola darab macam ni. Tapi ini lebih kepada cara awak gunakan kalkulator lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh yang ke-7. Terangkan pola dia. Okey. Dia bagi gambar pertama 1 biji bola. Gambar kedua 1 biji bola merah, 2 biji bola kuning. Darjah ketiga ada 1 biji bola merah, 2 biji bola kuning, 3 biji bola biru. Darjah keempat ada 1 bola merah, 2 bola kuning, 3 bola biru, 4 bola hijau. Okey.
Raja ke-50 dalam urutan di atas ada 1275 biji bola. Berapakah bilangan bola bagi raja ke-51? Macam mana nak buat tu? Okey. Macam mana kita nak buat? Pola dia adalah sifar untuk pertama ni bermula dengan sifar. Sifar tambah 1 sama dengan 1. Untuk yang kedua, 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, raja ketiga, 3 tambah 3 sama dengan 6. Raja keempat, 6 tambah 4 sama dengan 10. Maksudnya, untuk raja ke-50 dapat jawapan 1275. Okey. 1275 adalah raja ke-50. Jadi untuk dapatkan raja ke-51, maksudnya ambil nilai ni 1275. Okey, ini adalah yang ke-50. Nak cari yang ke-51, kita tambah 51. Tambahkan 51. Awak dapat jawapan ni 1326. Okey, ini jawapan dia untuk raja ke-51. Sebab berdasarkan pola ni lah. Okey, contoh yang ke-8. Dia kata, apakah nilai dalam petak kosong untuk mendapatkan nombor ke-8? Terangkan dan lengkapkan pola nombor itu. Okey. Kalau pola nombor ni awak tengok mudah je. 9,999,999. Lepas tu jadi 888,888. Lepas tu menjadi 777,777. Saya. Jadi yang pola yang keempat ni adalah apa? 666 lah. Jadi ini 666,666. Ini adalah untuk yang keempat. Yang kelima, lepas 6 turun jadi 5. Lepas tu semua nombor dia adalah 5. Okay, maaf, sorry. Ini terkurang satu nombor. Ini adalah yang untuk yang ini, yang keempat. Untuk yang kelima, dia punya nombor adalah macam ni lah saja. 555. Okey. Ini cara ni, untuk pola nombor ni, saya rasa tak perlu nak cari apa dia perlu darab atau perlu bahagi. Sebab awak dah boleh nampak dia punya urutan dia macam mana. Okay, ini mudah saja. Okey. Jadi seterusnya, saya harap awak dah faham cara untuk menggunakan kalkulator. Selepas ni saya nak anda buat latihan di rumah. Latihan tersebut saya akan uploadkan di dalam grup kelas awak lah. Saya akan bagi arahan yang mana awak perlu buat. Nanti saya akan tunjukkan dekat dalam grup WhatsApp awak. Jadi awak rujuk kat situ latihan yang perlu awak buat. Jadi sampai di sini sajalah pertemuan kita untuk kali pertama bagi sesi persekolahan 2021, iaitu cara menggunakan kalkulator. Okay. Selepas ni saya harap awak boleh buat latihan yang akan saya suruh nanti. Jadi saya sudahi kelas ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.